Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada hari ini kita sambung pembelajaran kita bagi mata pelajaran Matematik tahun 5. Tajuk pengurusan data, selesaikan masalah. Standard kandungan 8.3 penyelesaian masalah. Standard pembelajaran 8.3.1 menyelesaikan masalah melibatkan pengurusan data dalam situasi harian. Murid boleh rujuk buku teks muka surat 259 hingga 261. Muka surat 259, selesaikan masalah. Contoh yang pertama, catatan menunjukkan ketinggian bagi 10 orang murid. Cari julat, mud dan median bagi ketinggian sekumpulan murid itu. Dia nak 3 julat, mud dan median. Macam mana nak buat? Kita fahami soalan. Ada 10 data ketinggian murid. Okey, beritahu ada 10 data ketinggian murid. Ada 10 data. Seterusnya, cari julat, mud dan median. Okey, kita fikir cara dia macam mana. Susun data secara menaik. Okey, daripada data semua ni, kita susun secara menaik. Bila menaik, tinggi minimum hingga ke tinggi maksimum. Okey, kenal pasti julat, mud dan median. Lepas tu baru kita kenal pasti julat, mud dan median. Kita tengok seterusnya, selesaikan. Kita susun data secara menaik. Okey, lepas kita susun, kita akan tahu yang ini ialah tinggi minimum dan yang ujung sekali ini ialah tinggi maksimum. Dan di tengah-tengah kita ada dua data di tengah-tengah. Okey, nak cari julat. Okey, kita dah belajar sebelum ni. Julat ialah tinggi maksimum tolak tinggi minimum. Okey, tinggi maksimum 1.3 sifar tolak dengan 1.15. Bila kita tolak, kita dapat julat iaitu sifar 0.15 meter. Dan seterusnya, kekerapan bagi 1.25 meter paling tinggi iaitu 6 orang. Bila kita susun, kita tengok 1.25 ada 6 kali di sini. Maksudnya ada 6 orang. Dia merupakan kekerapan yang paling tinggi. Oleh sebab itu, bila kekerapan yang paling tinggi, dia merupakan mode. Jadi mode ialah 1.25 meter. Seterusnya kita cari median. Median terletak pada data kelima dan data keenam. Median ialah penengah. Ini dua ni. Oleh sebab itu kita kena cari purata. Kita tambah kedua-dua ni, kita bahagi dua. Tambahkan kedua-dua dan kita bahagi dua, kita akan dapat median ialah 1.25 meter. Okey, contoh yang seterusnya muka surat 260. Contoh yang kedua, sebanyak 10 orang peserta telah menyertai satu kuis sains. Markah setiap peserta ditunjukkan pada carta palang. Tentukan julat, mud dan min. Ini carta palang. Okey, macam mana nak buat? Fahami soalan. Markah kuis 10 orang peserta. Daripada carta palang, dia masukkan dalam jadual. Okey, markah 100 ada seorang. Okey, yang 100 ada seorang. 95 ada 4, 90 ada 2, 95 ada 4, 90 ada 2, 85 ada 2, 85 ada 2 orang dan 80 ada seorang. Dia dah masuk dalam jadual. Cari julat, mud dan min. Lepas fahami soalan, kita fikir cara dia macam mana nak buat. Yang pertama, kena pasti markah maksimum. Mana satu markah maksimum? Kalau di sini markah maksimum ialah 100. Markah minimum, markah minimum 80. Kekerapan tertinggi. Kalau tengok sini, bilangan peserta yang paling tinggi ialah 4. Itu ni kekerapan yang tertinggi. Okey, susun data. Lepas tu kita boleh susun data. Jumlahkan markah bagi 10 orang peserta. Okey, tengok macam mana penyelesaian dia. Okey, selesaikan. Okey, di sini kita tengok markah maksimum ialah 100. Macam cikgu kata tadi, markah maksimum 100. Markah minimum 80. Okey, lepas tu kita nak cari julat. Yang maksimum tolak minimum. 100 tolak 80, lepas kita dapat 20. Ini ialah julat. Okey, yang seterusnya B, markah 95 mempunyai kekerapan paling tinggi iaitu 4 orang. Sebab apa? Yang ini untuk mencari mode. Cikgu dah terang tadi, mode ialah kekerapan yang tertinggi. Daripada jadual kita tengok bilangan peserta yang paling tinggi, yang paling kerap ialah 4 yang paling tinggi. So jawapannya ialah 95 untuk mode. Okey, mode ialah 95 markah. Okey, seterusnya kita nak cari min. Cari min, kita cari jumlah markah dahulu. Selepas kita cari jumlah markah, macam mana cari jumlah markah? Kita tengok di sini 100 ada seorang, 100 kali 1, 95 ada 4, darab dengan 4, 90 ada 2, darab dengan 2, 85 ada 2, kita darab 2, 80 ada 1, kita darab 1. Okey, lepas kita darab, kita tambahkan
kita dapat 910. Nak cari min, kita kena bahagi bilangan peserta. Bilangan peserta ialah 10 orang peserta. Bila kita bagi, kita akan dapat min, iaitu 91. Contoh yang seterusnya, muka surat 260, contoh yang ketiga, carta pai menunjukkan bilangan jeli bagi 4 perisa di dalam sebuah bekas. A. Berapakah peratusan jeli berperisa kiwi? B. Kira min bilangan jeli bagi setiap perisa. Okey, diberi sini carta pai. Okey, ada 4 perisa dan ada jumlah bagi setiap perisa. Macam mana nak buat penyelesaian? Tengok di sini, kiwi ada 20, mangga 13, anggur 25, strawberry 22. Okey, daripada sini carta pai kita masukkan dalam jadual. Kita tengok di sini, jumlah semua peratus ialah 100%. Okey, kita tahu satu carta pai ni jumlah peratus semua ialah 100%, tak lebih daripada itu dan tak kurang. Untuk jumlah semua 100%, dia suruh cari peratus kiwi. Okey, di sini kita jumlahkan 20, 13, 25 dan 22 untuk mendapatkan jumlah bilangan jeli. Okey, kita tambah ke semua, kita dapat jumlah bilangan jeli. Ada 4 perisa jeli di sini. Okey, seterusnya, berapakah peratusan jeli berperisa kiwi? Okey, bilangan jeli berperisa kiwi ialah 20. Kiwi 20, jumlah bilangan jeli kita tambah ke semua ni, kita akan dapat 80. Peratusan jeli berperisa kiwi. Nak cari peratus, kita kena darab 100. Okey, itu jumlah kiwi per dengan jumlah semua. Jumlah kiwi 20 per dengan jumlah semua 80. Kita darab 100. Kita akan dapat peratus. Bila kita permudahkan dan kita darab, kita akan dapat 25%. 25% ini merupakan peratusan jeli berperisa kiwi. Okey, seterusnya B. Kira min bilangan jeli bagi setiap perisa. Nak cari min, min ialah purata. Macam mana nak buat? Tambah jumlah bilangan jeli. Jumlah jeli semua kita dah tambah tadi, dapat 80. Okey, 80 bahagi dengan bilangan perisa. Bilangan perisa ada 4 saja. 80 bahagi 4, kita dapat 20. Okey, min bilangan jeli bagi setiap perisa ialah 20. Okey, juga rasa sampai di sini saja untuk hari ini. Dan ini merupakan tajuk yang terakhir bagi tahun 5. Cikgu harap murid faham apa yang cikgu terangkan. Okey, sekian. Terima kasih.